Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Siti Sapina Hussein untuk Buletin Mingguan MSN. Kita mulakan Buletin Mingguan dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Bengkel Hala 7 NRDP tahun 2022 telah berlangsung di Dewan Bengket Kasar 4 Majlis Sukan Negara. Bengkel 3 hari ini melibatkan 100 orang peserta yang terdiri daripada jurulatih dan sekretariat NRDP, Kesatuan Rugby Malaysia dan Majlis Sukan Negara. Tujuan utama bengkel ini adalah untuk menentukan hala tuju perjalanan program NRDP bagi tahun 2022 selain untuk mengemaskini perancangan program-program yang akan diadakan pada tahun hadapan. Bahagian Khidmat Pengurusan dengan kerjasama AJK Surah Al-Faizan MSN telah menganjurkan program penghayatan dan pembudayaan Al-Quran. Program kali ini dihadiri Qori Jemputan Ustaz Muhammad Luqman Hakim sebagai Qori Pembimbing dan pentausiah ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 28 hingga 45. Seramai 40 orang pegawai dan anggota telah menghadiri program kali ini. Karnival Kebangsaan Akademi Tunas dan Pusat Latihan Daerah Program Pembangunan Bola Sepak Negara telah berlangsung bermula 13 hingga 19 Disember 2021 bertempat di Akademi Bola Sepak Negara Mohtadahari. Kejohanan ini akan melibatkan wakil-wakil dari 130 pusat latihan NFDP yang berada di seluruh Malaysia. Penganjuran karnival ini juga merupakan antara program terbesar bagi pembangunan bola sepak negara yang bertujuan untuk memberikan minit bermain secukupnya kepada setiap pemain selain menilai tahap kualiti pemain-pemain sedia ada. Selain itu juga, ianya menjadi medan terakhir kepada mereka yang bakal terpilih ke Akademi Bola Sepak Negara Mohtadahari bagi mendapatkan tempat di sini. Dalam pada itu, MSN menetapkan pencapaian di peringkat tertinggi sebagai petunjuk prestasi utama untuk membolehkan atlet kekal dalam program latihan bermula 2022. Atlet yang benar-benar layak akan dikekalkan bagi program latihan sepenuh masa untuk persiapan menghadapi 3 tamasya utama, Sukan C, Sukan Commonwealth dan Sukan Asia para Asia pada tahun hadapan. Itu antara intipati yang dibincangkan pada mesyuarat Lembaga Pengurus MSN yang dipengerusikan oleh Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Fazal Datuk Azumo. Anugerah Sukan Negara, majlis pengiktirafan tertinggi buat warga sukan tanah air. Namun, di sebalik teka-teki siapa yang bakal menjulang gelaran olahragawan dan olahragawati kebangsaan, ada satu kelainan yang bakal ditampilkan pada ASN kali ini. Mari kita saksikan laporan khas Anugerah Sukan Negara 2019-2020. Dalam suasana wabak COVID-19 yang masih menular, pengiktirafan tertinggi untuk sukan negara iaitu Anugerah Sukan Negara turut terkesan di mana majlis Saban tahun itu telah tertangguh sejak 2020. Justeru bagi memastikan tradisi itu dapat diteruskan, Anugerah Sukan Negara akan diadakan dalam suasana norma baharu. Dan buat julung kalinya, Anugerah Sukan Negara menggabungkan kejayaan atlet negara untuk tahun 2019 dan 2020. Okey, untuk ASN pada kali ini, kita mengiktiraf warga sukan yang layak untuk tempoh 2 tahun, 2019-2020. So, berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, kita memberikan anugerah untuk tempoh dalam setahun. Walau bagaimanapun, untuk ASN ini, kita masih mengekalkan 11 kategori dipertandingkan. Untuk konsep untuk tahun-tahun sebelum ini, ASN dilaksanakan pada waktu malam, iaitu konsep dinner. Cuma untuk ASN 2019-2020, Tentangkuasa telah menukarkan kepada konsep teater yang akan berlangsung pada jam 11 pagi. Selain itu, semua yang terlibat termasuklah jemputan, petugas dan wakil media wajib menjalani ujian saringan COVID-19. Jawatankuasa Pengelola telah menetapkan semua VIP, tetamu jemputan, penerima anugerah dan petugas wajib untuk swab test secara berpusat di MSN iaitu 2 hari sebelum majlis berlangsung. So yang mana pihak Jawatankuasa perlu menghantar keputusan tersebut kepada pihak istana 1 hari sebelum. So yang keduanya, hanya individu yang telah lengkap 2 dos vaksin, tidak bergejala dan juga melepasi ujian calitan negatif akan diberikan pas khas untuk masuk. Ini untuk mengawal individu yang layak sahaja untuk berada di dalam majlis. ASN yang memasuki edisi ke-54 ini menyaksikan sebanyak 63 pencalonan untuk 11 kategori diterima.
dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berkenan mencemar duli sebagai tetamu kehormat pada majlis Gilang Gemilang itu nanti. Berikut senarai calon akhir calon olahragawati dan olahragawan Paralimpik kebangsaan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Hujung minggu lalu, jaguh lontar peluru Paradunia Muhammad Ziad Zulkifli membuka secara rasmi gerainya yang terletak di Dons Warung Plaza Damas. Ikuti menu menarik yang Ziad kongsikan bersama Adila Muhammad. Pembukaan gerai The Smiling Giant itu turut menarik perhatian Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Faizal Datuk Azumu dan rakan-rakan atlet yang turut meluangkan masa mencuba menu istimewa tersebut. Alhamdulillah, saya nak ucap tahniah kepada Ziad yang berkecimpung dalam dunia perniagaan sekarang ni. Rupa-rupanya dia memang pandai memasak. Jadi daripada hobi suka memasak tu bersama dengan rakan daripada kanak-kanak, sekarang ni mereka berdua dah dapat resipi sendiri. Fobo dan juga mi kari dia memang antara yang paling sedap pernah saya rasa. Jadi saya jemput orang ramai semua, mari kita support atlet-atlet kita seperti saudara Ziad. First nak ucapkan tahniah kepada Ziad kerana ada kedai sendiri. Menu dia ada beberapa menu yang sedap, so orang awam boleh datang try lah. Rasanya apa yang dibuat oleh Ziad ni satu idea yang sangat bagus lah. Selain daripada dia full time sebagai atlet, dia cuba cari menjana pendapatan dalam satu side bidang yang macam makanan yang macam ni. Selama ni yang kita tahu, Ziad adalah seorang atlet dan juga pemegang rekod dunia acara lontar peluru. Tapi mungkin ramai yang tidak tahu, Ziad mempunyai keistimewaan tersendiri iaitu bakat memasak. So jom kita tanya Ziad apa kelebihan yang ada di Ziad Noodle. Jom. Keistimewaan kita sebenarnya ada 4 menu. Kita ada 4 menu. Yang first kali saya bawakan daripada Vietnam. Kita bawa menu daripada Vietnam, dia nama dia Pau Bo Mish, special exotic lontar. So dia ada dalam tu kita ada letak daging, kita letak perut, letak paru dan letak lidah. Dan kedua saya ada rare special lontong goreng. Dan ketiga adalah mi kari lontar, special menu kita lah. Dan juga noodle lontar sup. Dan saya akan ketengahkan adalah popo noodle. Orang takkan tahu apa popo noodle sebenarnya. Keistimewaan kita buat yang lain daripada yang kedai yang lain. Saya alu-alukan kawan semua daripada atlet ke, daripada pegawai ke, marilah rasa saya punya masakan. InsyaAllah saya akan bagi yang terbaik untuk korang semua. Dalam usaha mencari jaguh berbasikal negara, Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia dengan kerjasama Majlis Sukan Negara menganjurkan kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2021 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Fifi Sufiana ada laporannya. Kecil-kecil cili padi, Nur Izzah Izzati Muhammad Asri dari Kedah mengungguli acara Pecuk Wanita Junior untuk pingat emas. Manakala pingat perak milik Nur Aliana Syafiqah Azizan dari Pulau Pinang. Gangsa dimenangi Azwan Nabila Abdullah dari Perak. Saya sangat bangga dan amat bergembira kerana saya dapat memperoleh pingat emas untuk hari ini. Dan saya pun tak sangka yang saya akan dapat beri fighting tu pihak lawan. Acara 1 km lelaki elit, atlet kebangsaan Muhammad Fadil Zonis menepati ramalan memenangi pingat emas mengatasi pencabar dari Johor, Muhammad Ridwan Syarum, diikuti Muhammad Zafwan Hamidun dengan pingat gangsa. Alhamdulillah, tadi dengan performance saya agak berpuas hati walaupun memang penat dengan satu hari berlumba. Saya dapat buat yang terbaik, bagi 100%. It's good training juga untuk saya dan saya sangat berpuas hati dengan timing dan result. Seorang lagi atlet kebangsaan, Anis Amira Rosidi, menghadiahkan pingat emas buat Perlis menerusi acara 500 meter wanita elit. Anis menewaskan wakil Terengganu, Nur Aisyah Munirah Cik Ramli dan Cika Carika Chia dari Sabah untuk pingat gangsa. Okay, untuk performance hari ini saya berpuas hati sebab saya pun memang baru baik daripada demam.
lepas booster hari tu, tapi saya rasa saya boleh buat lagi better daripada tu. Mungkin ambil masa sikit lah sebab saya pun masih dalam fasa blog tu belum sampai yang peak, tapi saya give 100% lah. Nantikan 55 bersama Alis Kota minggu ini bersama saya Syakira binti Masyair. Anda asal mana? Oh, saya dari asal Segamat, Johor. Orang Jawa lah. Aduh, orang Jawa rupanya lah. Laporan itu mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, mari sama-sama kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Semoga kita bertemu lagi di edisi akan datang.